Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam, ada jawatan kuasa dan juga kawai masjid, seterusnya tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala malam ni tuan-tuan, kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah saya pun tak ingat mana lah tak main surau tuan-tuan ni. Apa setahun apa? Bulan apa luar kita last kali ya? Bulan 1, bulan 2 ada main ke? Ada juga no. Kita baca hari tu last kali baca di mana? Tuan-tuan tahu tak? Lupa biar tuan no. Malam ni tuan-tuan, kalau begitu kita terus masuk kepada hadis lah. Kitab Fadailus Sahabah ni, karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana Imam Bukhari peruntukkan satu bab, dia buah nama bab tu kitab, berkenaan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan bab ni tuan-tuan berkenaan dengan para sahabat ni sangat penting. Bukan sekadar untuk kita tahu, tapi apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari ini menjadi akidah umat Islam terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okay. Malam ni tuan-tuan, yang ada kita lah yang teringat bawa malam ni, tuan-tuan buka di muka surat yang ke berapa ni? 19 ya tu. 19. Nombor 19. Tak nampak dah tulisan tu pun. Lupa buat spek mata mana ni. Muka surat 19. Terus masuk kepada tajuk ayat-ayat Quran, betul nanti saya sentuh baliklah satu dua perkara yang rasanya perlu kita peringat balik. Boleh sekarang kita mula nah? Kitab Fadailis Sahabah, bab Fadaili Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab tentang kelebihan, keistimewaan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bab pun bab kelebihan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari memulakan kitab ni tuan-tuan dengan memberi takrif siapa yang dikatakan sahabat tu. Supaya kita tak keliru dah. Yang kata sahabat tu siapa dia? Bunyi takrif yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang siapa sahabat Nabi itu. Wa man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimin fahuwa min ashabihi. Siapa yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihatnya dalam kalangan orang Islam, maka dia termasuk dalam sahabatnya. Daripada takrif ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatilah elok, ada dua kategori sahabat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam takrif pendek tu. Ada dua jenis sahabat dalam takrif ni. Oh, ada spek mata sini. Hak nombor 1. Ni. Boleh tu betul ya. Baru clear.
Wa man sahiban nabiyya, ni yang pertama. Sahabat yang masuk dalam kategori yang pertama. Sesiapa yang bersahabat. Makna bersahabat yang pertama ni tuan-tuan ialah orang yang berdampingan dengan Nabi dalam tempoh yang lama. Itu makna wa man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang lama duduk dengan Nabi. Yang paling lama sekali tuan-tuan di kalangan orang yang pernah bergaul berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah Abu Bakar. Sebab Abu Bakar radhiyallahu anhu daripada kecil-kecil lagi dah berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur pun Abu Bakar As-Siddiq ni lebih kurang sebaya lah, selang 2 tahun ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tak apa lagi kalau nak masuk dalam kategori ni. Isteri Nabi iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum menjadi Nabi lagi, sebelum baginda Nabi SAW dilantik sebagai Nabi, sebagai Rasul, ketika baginda berusia 40 tahun, dia dah berdampingan dengan Nabi SAW dah. Iaitu ketika Nabi berusia 25 tahun lagi. Sudah 15 tahun sebelum perkahwinan tu. Kemudian sepanjang hayat dia lah, sehingga Khadijah ni meninggal lebih kurang tahun ke-10 kenabian. Lepas mereka keluar daripada kepungan ataupun pemulauan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Daripada tahun ke-7, 8, 9, 10, 3 tahun tu, sampai Muharram bertemu Muharram pula. Duduk di Syi'am Abi Talib. Terpaksa makan daun-daun kayu pada ketika itu. Keluar daripada kepungan tersebut ataupun pemulauan tersebut bulan Ramadan. Setelah 3 bulan Abu Talib meninggal dunia. Abu Talib dia meninggal bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masuk Ramadan tu Khadijah pula meninggal dunia. Tapi Nabi SAW tuan-tuan, Khadijah meninggal bulan Ramadan, bulan Syawal nikah baru dah tuan-tuan. Tu Nabi SAW nak tunjuk kepada kita, bukan tak sayang bini. Ngah orang tuan-tuan, saya dulu ingat bila kita baca sirah, kita ingat benda ni taklah penting mana, tapi rupanya penting tuan-tuan. Sebab orang kita salah faham. Orang selalu tak bagi menikah lain. Kalau bini mati dia kata, "Amboi, nak menikah dah, kubur duk merah lagi." Ada tuan-tuan dengar orang kata lagu tu. Orang Kok Kulim kata lagu tu dah. Lagu tu jugalah. Oh, derah depa jawab ni perempuan belakang ni. Depa duk kata lagu tu. Sebab depa kata tak sayang bini kalau menikah awal. Dak bukan lagu tu. Nabi tuan-tuan kalau baca sejarah, sayang Nabi SAW kepada Khadijah ni tak tahu nak bang. Sampai Aisyah tu bini dia sayang tu dia marah. Bila duk kata tak tahuan kepada Khadijah, kritik sikit sebab Nabi duk sebut serak sangat, cemburu. Tapi bila Nabi SAW kematian Khadijah bulan Ramadan, Syawal nikah baru dengan isteri dia yang seterusnya selepas Khadijah ialah Saudah binti Zam'ah. Nikah terus. Tahun depan pula nikah pula seorang lagi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Betul, lepas hijrah lah baru Nabi menikah pula dengan Hafsah. Kemudian menikah dengan Zainab dan seterusnya isteri-isteri Nabi yang lain. Wa man sahiban nabi. Jadi tuan-tuan saya sebut contoh tu supaya tuan-tuan nampak satu, tuan-tuan jangan bezakan. Kadang-kadang kita kata hak ni sahabat, yang ni ahlul bait. Tak. Sahabat ni bukan makna macam kita faham. Kadang-kadang kita memahami sahabat ni orang berkawan dengan kita lah. Tak, bukan macam tu. Maksudnya orang yang berdampingan dengan Nabi. Tak kiralah mereka ni orang yang bukan daripada keturunan Nabi sekalipun, mai daripada bangsa asing sekalipun, Bilal. Tu sahabat lah tu. Yang lama dengan Nabi. Dia bukan orang Arab pun. Dia orang Habsyah tu. Sahabat lah. Sahabat. Orang Quraisy, Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Bani lain ya, Bani Adi. Abu Bakar Bani Taim. Sayyidina Uthman Bani Umayyah. Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kalau kita tengok dia Bani Hashim. Tapi orang panggil apa? Sahabat juga. Kita kata dia Ahlul Bait, dia bukan sahabat. Tu salah. Ahlul Bait juga sebahagian daripada sahabat. Isteri Nabi,
Dia kata isteri Nabi bukan sahabat. Lah itu sahabat lah tu. Anak-anak Nabi Fatimah. Kak dia Ummu Kulthum. Kak dia lagi nama Ruqayyah. Kak lagi hak sulung nama Zainab. Walaupun mereka ni Ahlul Bait, mereka termasuk di kalangan sahabat. Bagi-bagi jelas takrif sahabat tu tuan-tuan. Maknanya bila sebut sahabat ni dia umum. Dia umum. Ahlul Bait tambahan kemuliaan kepada keluarga Nabi SAW. Okey. Jadi kategori yang pertama yang Imam Bukhari maksudkan dengan perkataan waman sahiban nabiyyah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersahabat tu dengan makna orang yang lama berdampingan dengan Nabi. Lama ni bukan mesti 40 tahun, bukan mesti 20 tahun, bukan mesti 10 tahun, setahun pun lama dah tu. Macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah masuk Islam tahun yang ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 baru dia masuk Islam. Masa Nabi SAW pergi serang Khaybar. Masa tu baru dia main daripada Yaman tu. Dia main daripada Yaman, pergi ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi tak ada. Nabi balik daripada perang Khaybar. Dia masuk lambat lah Islam. Tapi daripada tarikh tu, sampai Nabi SAW wafat. Nabi wafat tahun bila tuan-tuan? Kita ni noh. Nabi wafat tahun berapa pun tak ingat. Bukan tak ingat, terlupa. Bukan terlupa, tak tahu yang sunatnya. Betul tak tuan-tuan? Tak tahu Nabi mati bila ni. Nabi wafat tahun yang ke-11. Tahun yang ke-11 Hijrah. Bagi ingatlah kan, ingat pelan-pelan insya-Allah. Jadi kita bila baca cerita sahabat mesti cerita sirah lah. Nak lari mana? Sebab cerita hak berlaku semasa mereka hidup dengan Nabi SAW. Okey. Jadi Abu Hurairah 4 tahun. Lama dah tu, lama dah juga. Abu Musa Al-Asy'ari pun lebih kurang 4 tahun dengan Nabi SAW sebab mai daripada Yaman juga. Lagi siapa dia lagi? Tu sahabat yang mai daripada Parsi, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi daripada awal Nabi hijrah lah, lebih kurang 10 tahun. Dia bersahabat dengan Nabi dengan makna berdampingan dengan Nabi SAW. Ini kategori sahabat yang paling tinggi kedudukan lah ni. Yang kedua, ta'rif sahabat yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam ta'rif dia ni. Dia kata awra'ahu minal muslimin, ataupun orang yang pernah tengok Nabi di kalangan orang Islam. Syarat dia tengok Nabi SAW, dia nampak wajah Nabi SAW, sama ada dia sedang ataupun tak. Budak-budak abang ulai tu dikira sahabat. Sahabat kecil lah dia panggil. Satu hadis pun dia tak riwayat daripada Nabi SAW. Ada. Sahabat tak? Sahabat. Dapat kemuliaan. Menatap wajah Nabi. Walaupun tak kenal je masa tu. Dikira sahabat dah. Tuan-tuan. Tambah-tambahlah yang tengok Nabi SAW lama. Tuan-tuan lagi lah. Ni yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang tengok sat ni. Dia tengok sekali. Masa Hajjatul Wada'. Masa haji yang terakhir yang Nabi SAW buat. Setahun. Beberapa bulan sebelum Nabi SAW wafat. Tahun ke-10. Tengok daripada jauh Nabi duduk khutbah. 1,000 lebih para sahabat. Pergi buat haji tu. Tengok Nabi tu pun. Dikira sahabat dah. Syarat dia masa dia tengok tu. Dia Islam. Tak kira lah sebelum tu dia musuh Islam. Seperti Amr bin Al-As. Dulu ni tak kira lah jahat. Dia masuk Islam. Setengah ulama kata tahun ke-8. Setengah kata tahun ke-7. Baru masuk Islam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak menakan Nabi SAW. Menurut kebanyakan para ulama, dia masuk Islam tahun yang ke-8. Masa pembukaan kota Mekah, baru dia masuk Islam. Dipanggil sahabat ke tak? Ya, dia sahabat dan dia juga salah seorang Ahlul Bait Nabi SAW. Anak dia nama Abdullah bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas, Qutham bin Abbas. Ini nama-nama sahabat anak-anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Semuanya keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi SAW. Fahuwa min ashabih. Maka semua mereka ini masuk dalam kategori sahabat. Saya nak baca satu fatwa. Tuan-tuan malam ni sebelum kita baca hadis-hadis ni. Tentang menyebut radhiyallahu anhu. Bila kita sebut nama sahabat.
Sebut nama Abu Bakar, kita kata apa? Radhiyallahu anhu. Sebut nama Sayyidina Uthman, radhiyallahu anhu. Dengan makna kita mendoakan para sahabat, semoga Allah redha kepadanya. Kalau sahabat tu orang perempuan, kita kata radhiyallahu anha. Kalau dua orang, radhiyallahu anhuma. Kalau dua orang. Kalau ramai, radhiyallahu anhum. Ni. Jadi apa hukum sebenarnya kita menyebut radhiyallahu anhu? Saya nak baca satu fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta ataupun Jabatan Mufti lah di negara Mesir. Soalan dia bunyi lagu ni tuan-tuan. Dalam buku ni saya tak masuk fatwa tu. Baru ni kan PKP lama tuan kan. Sampai beberapa bulan duduk di rumah. Jadi saya buat penambahbaikan lah. Buku ni saya syarah sikit. Kan buku ni tak ada syarah hadis belakang Jadi saya buat syarah sikit. Ni tak tahulah bila nak keluar pula. Saya nak baca kat tuan-tuan, saya masukkan salah satunya fatwa bila ditanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni soalan kepada Jabatan Mufti di sana, di Mesir. Ladayya soalan. Aku ada dua soalan. Ma hukmu adami taraddi ala ahadin minas sahabah? Apa hukum kita ni bila sebut nama sahabat, kita tak kata radhiyallahu anhu. Adamut taraddi. Buat Abu Bakar sebut. Sebut Sayyidina Umar tak sebut di belakang tu perkataan radhiyallahu anhu. Apa hukumnya? Soalan kedua, ada sambungan soalan pertama, wahal adamut taraddi alaihim yu'addu tanqisan fi haqqihim? Adakah orang yang bila sebut nama sahabat ni dia tak kata radhiyallahu anhu tu, dianggap dia ni mengurangkan darjat mana-mana sahabat? Seolah-olah dia pandang lekeh lah sahabat tu. Dia tidak menghormati sahabat tersebut. Bila sebut nama sahabat, dia buat macam sebut kawan-kawan kulim ni. Buat lebih kurang. Sebut Mamat lah kita sebut pun. Tak sebut radhiyallahu anhu. Adakah dianggap itu mengurangkan darjat para sahabat? Wa hal adamu taraddi alaihim ma'nahu syatmuhum wa sabbuhum? Dan adakah sampai ke peringkat kalau kita tak kata radhiyallahu anhu ni maknanya kita mencela, memaki sahabat? Adakah maksud dia macam tu? Okey, jawapan dia tuan-tuan yang diberikan oleh Jabatan Mufti. Yustahabbu taraddi ala sahabati. Pertama sekali dia kata digalakkan, disunatkan kepada kita apabila sebut nama sahabatnya, maka kita pun sambutlah dengan ucapan radhiyallahu anhu. Disunatkan, digalakkan. Wa man taraka taraddi. Jadi kita faham, bila faham kaedah tu, hukum dia digalakkan, sunat. Maka orang yang tidak menyebut radhiyallahu anhu bila disebut nama mana-mana sahabat, yakunu qad taraka fi'lan mustahabban wala ithma alaih walakin la yuthab. Jadi bila dia tinggal amalan tu, amalan sunat, amalan yang digalakkan, maka bila dia tak buat, dia telah meninggalkan amalan yang digalakkan dan dia tidak berdosa. Wala ithma alaih, makna dia berdosa tak? Taklah sampai kepada berdosa. Macam saya lah kalau duduk mengajak ni, mengajak pula tajuk sahabat. Nama sahabat kata lagi main tajuk Fadilat Abu Bakar. Tiap-tiap kali nak sebut ni tak dan juga tuan-tuan. Kan mungkin sekali, dua kali sekali celah-celah tu ada, tak mana-mana saya sebut, tak ni kita tertinggal. Tak apa. Taklah sampai ke peringkat berdosa orang tu, sebab menyebut radhiyallahu anhu tu bukan hukumnya wajib. Kalau hukum dia wajib, barulah kita tak dapat tidak kita kena sebut perkataan radhiyallahu anhu tu bila kita menyebut mana-mana sahabat. Jadi kena faham yang tu tuan-tuan.
Walakin la yuthab, tapi tak dapat pahala lah. Kalau kita sebut dapat pahala. Sebab amalan tu dipanggil amalan yang sunat. Walaysa fi tarki taraddi sabbul lahum. Maka kalau orang tu tak sebut radhiyallahu anhu, itu bukan bermakna mencaci, menghina mana-mana sahabat. Wala yu'addu naqsun fi haqqihim, dan tidak dianggap mengurangkan darjat para sahabat. Illa, ni ada kecuali dah, tuan-tuan kena ingat tentang kecuali ni. Illa, kecuali law kana adamu taraddihi ala wahidin minhum min ajli bughdin lahu fi qalbih. Tapi kalau orang tu dia pi tak sebut radhiyallahu anhu tu kerana dalam hati dia ada benci kepada sahabat tu. Mana-mana sahabat Nabi lah. Dia tak selesa dengan sahabat tu. Maka dengan kerana dia tak berapa suka kepada sahabat-sahabat tertentu, dia tak sebut radhiyallahu anhu kepada sahabat-sahabat tersebut, maka hak ni tak boleh, tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau saja-saja tak sebut, kerana banyak kali sangat sebut, terlupa ke barangkali, yang tu tak apa. Tapi hak ni dia tak sebut kerana apa? Dalam hati dia simpan kebencian kepada mana-mana sahabat. Ada ke tuan-tuan kita duk kok ni duk benci ke mana-mana sahabat? Fikir-fikir balik, kami ni kenal pun tak berapa kan. Nak benci lagu mana? Tapi tuan-tuan ada. Di kalangan umat Islam ni bila hak mengaji lah, baca buku sirah banyak sangat ni kan, baca cerita perang sahabat. Dia baca cerita peperangan sahabat. Diajak di sekolah dulu, Muawiyah ni jahat. Saja nak pergi rampas kuasa Saidina Ali. Dia faham lagu tu. Padahal cerita ada baca tu tak betul. Muawiyah ni melaknat Saidina Ali dan keluarganya di atas mimbar selama 70 tahun. Sepanjang pemerintahannya disambung oleh kerajaan Bani Umayyah. Dia percaya cerita tu. Jadi dia main dalam hati dia benci kepada Muawiyah. Lalu bila sebut nama Muawiyah, dia tak mau sebut radhiyallahu anhu. Ni masalah. Tak boleh. Jawatan kuasa fatwa negara Mesir keluarkan fatwa supaya kita faham. Jangan duk terpengaruh dengan cerita-cerita kita baca dalam buku sejarah tu. Sebab Allah dah redha kat mereka ni. Tiba-tiba kita baca buku sejarah, kita percaya kat buku sejarah tu, Quran kita ketepikan. Padahal Quran sebut para sahabat dengan sebutan yang baik. Nanti kita bacalah 1-2 ayat Quran bila-bila dalam kuliah kita ni, insya-Allah. Okey, cukuplah tu, panjang lagi lah. Hak lain tu, cukup dekat tu untuk mengambil faedah tajuk kita ni supaya kita faham ada macam kita dengan Nabi SAW lah. Bila sebut nama Nabi, kita akan sebut salawat. Makna salawat biar jelas tuan-tuan. Saya suka abang walaupun mungkin saya abang berkali-kali saya akan ulang. Sebab saya perhati tuan-tuan, orang kita ni dia salawat ni dia tak faham makna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila tak faham, lagu mana dia nak menghayati makna tu, apa yang dia kata? Senang tuan-tuan. Allahumma makna dia ya Allah. Allahumma makna dia ya Allah. Salli, berikanlah rahmat, berikanlah segala kebaikan. Itu makna salli. Sebab perkataan salah dalam bahasa Arab makna dia ad-du'a, doa kebaikan kepada seseorang. Ya Allah, berikanlah segala kebaikan, berikanlah rahmat ala Sayyidina Muhammad, kepada Sayyidina Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga. Tuan-tuan jangan sebut wa ala alihi, bukan wa ala alihi Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa nama? Lafaz salawat, dan juga makna yang bila kita salawat, kita kena ingat maknanya aku sedang doa supaya Allah curahkan sebanyak-banyak rahmat dan kasih sayangnya kepada Nabi. Nabi dapat dah, tapi kita doa ni kerana Nabi janji kepada kita, siapa yang salawat kepada Nabi sekali, Allah akan salawat. Mana Allah akan turunkan rahmat kepada kita
10 kali ganda daripada apa yang kita doakan kepada Nabi SAW tersebut. Di samping salawat ni menunjukkan kita cinta. Kita ada rasa kasih kepada Nabi SAW. Sebagaimana kita kasih dan sayang kepada kaum keluarga kita. Anak kita duduk jauh ni, tak boleh balik. Duduk luar negara, nak balik COVID. Kita doa. Pasal apa kita doa? Pasal kita sayang. Kat orang lain kita doa lebih kurang. Ya? Tapi anak kita doa lebih kat dia. Pasal apa? Kita sayang. Kita kasih. Begitulah peranan doa kat Nabi SAW. Salawat kat Nabi ni. Nak membuktikan kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Okey. Jadi tuan-tuan, balik rumah tak ada kerja. Hafal bila takrif ni. Biar kita tahu siapa sahabat Nabi. Lah saya nak baca kat tuan-tuan 3 hadis malam ni insya-Allah. Hadis pertama, kedua dan yang ketiga. Hadis yang pertama, qala haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Sufyan an Amr qala sami'tu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu haddatsana Abu Sa'id al-Khudri. Jadi sajalah saya bawa sanad yang panjang ni, walaupun di terjemahan saya tak bubuh pun. Nak tunjuk kat tuan-tuan, inilah orang panggil sanad. Yang haddatsana tu makna dia ialah telah menceritakan kepada kami. Guru kami Ali bin Abdullah. Kata siapa? Kata Imam Bukhari. Qala haddatsana, kemudian dia kata guru dia tu pula telah menceritakan kepada kami oleh guru kami Sufyan bin Uyainah. Itu orang panggil sanad. Mana dia akan habaq daripada siapa dia ambil tu. Sebab sanad ni tuan-tuan menjadi keistimewaan umat Islam. Tak ada dalam umat lain. Sebab tu agama lain tuan-tuan rosak. Tak tahu main mana ajaran-ajaran ni. Sebab tak ada sanad ni. Sebab tu ulama-ulama kata al-isnadu minad din. Sanad ni ialah sebahagian daripada ajaran agama yang penting. Tanpa sanad, laqala man qal. Orang akan kata ikut suka dia. Dia akan baik lah. Kata, ni Nabi bersabda. Mana dengar? Lah, tak tahu nak cari mana. Tapi bila ada sanad, kita tahu duduk dalam kitab mana. Dia akan habaq. Ni dalam kitab ni, pergi cari hadis nombor sekian-sekian. Ni, kalau dalam kitab Bukhari, hadis ni duduk di nombor 3449. Kita boleh pergi buka. Ada hadis tu dalam tu. Pilih cetakan mana pun, kita akan jumpa teks hadis tersebut. Ni keistimewaan umat Islam. Sebab tu kita akan dengar ulama-ulama kita, dia akan ajak kita tuan-tuan. Hadis ni dia sebut la aslalah. Hadis ni tidak ada asal. Maknanya hadis tu pilihlah cari kitab mana pun tak ada. Masyhur di kalangan orang Melayu. Orang Melayu dia ingat kuat hadis, punya bukan. Jadi benda-benda ni penting dalam agama kita. Nak menjaga agama ni tuan-tuan. Tanpa sanad ni rosak habis agama. Sebab dalam kitab kita hadis, kadang-kadang hadis ni berjela-jela, hadis pendek lah. Hadis ada pendek tu lah. Hak sanad panjang bukan main. Hak tu penting. Pasal tanpa sanad akan tidak dapat dipastikan daripada mana datangnya ajaran yang kita amalkan tersebut. Ni dia panggil sanad. Yang kata sanad tu, haddatsana Ali, qala haddatsana, yang tuan-tuan baca tadi, tuan-tuan dengar tu, yang tu orang panggil sanad. Sehinggalah daripada perawi hadis, daripada pengumpul hadis Imam Bukhari, guru dia Ali Al-Madini, dia ambil hadis tersebut sampai kepada sahabat. Yang terakhir sekali ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id lah yang dengar Nabi SAW bersabda ni. Daripada Abu Sa'id cerita kepada orang lepas dia, Jabir bin Abdullah. Jabir cerita kepada tabi'in sampai kepada Sufyan bin Uyainah, sampailah akhirnya kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari tulis, kita dapat baca hadis Nabi SAW tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun fayaghzu fi'amun minan nas fayaquluna fikum man sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am fayuftahu lahum. Thumma ya'ti 'alan nasi zamanun fayaghzu fi'amun minan nas fayuqalu hal fikum man sahaba أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم
ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu masa segolongan manusia akan berperang. Lalu mereka berkata, adakah dalam kalangan kamu orang yang pernah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu mereka berkata, ya ada. Maka mereka diberi kemenangan dalam peperangan itu. Kemudian akan datang satu masa pula, segolongan manusia akan berperang, lalu mereka berkata, adakah dalam kalangan kamu orang yang pernah bersahabat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tabi'in? Lalu mereka berkata, ya ada. Maka mereka diberi kemenangan dalam peperangan itu. Kemudian akan datang satu masa pula, segolongan manusia akan berperang. Lalu mereka berkata, adakah dalam kalangan kamu orang yang pernah bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tabi'in? Lalu mereka berkata, ya ada. Maka mereka diberi kemenangan dalam peperangan itu. Ini hadis yang pertama berkenaan tajuk kita, kelebihan sahabat ni. Kemuliaan para sahabat ni, keistimewaan para sahabat ni dapat difaham daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi gambarkan bahawa lepas Nabi tak ada nanti, para sahabat pun makin lama makin tak ada. Lepas seorang-seorang mati, meninggal dunia, syahid dalam peperangan, tinggal pun tak ramai dah pada ketika itu. Jadi pada masa tu Nabi SAW kata, umat Islam duk berdakwah dengan menggunakan kekuatan ketenteraan. Sebab dulu ni tuan-tuan, kita kena faham jihad-jihad dalam Islam ni bukan semata-mata nak pi tawan negara macam kita baca cerita Portugis mai serang Malaysia. Dah, bukan lagu tu. Tujuannya ialah nak menyebarkan ajaran Islam. Tapi bila nak masuk ke sesebuah negara, negara tu akan sekat kita. Sebab dia ada bala tentera dia. Dia tak bagi agama Islam masuk ke negara dia. Maka oleh kerana nak sampaikan Islam tersebut, tentera menghalang kita daripada masuk untuk menyebarkan ajaran Islam, maka kena bawa tentera juga. Untuk bukan nak bunuh orang ni, nak buang benteng ni. Tentera ni dia tak kira, dia tak mau bagi kita masuk. Kita bukan nak bunuh dia. Sebab tu kalau tuan-tuan baca ada adab dalam peperangan, kewajipan bila tentera Islam sampai ke bertemu dengan mana-mana tentera, kena tawarkan 3 benda. Satu, ajak mereka masuk Islam dulu kan. Kalau mereka masuk, selesai, tak payah perang apa. Yang kedua, kalau mereka tak mau juga, bayar jizyah. Mereka bayar jizyah. Mana mereka sanggup duduk di bawah pemerintahan kita, dan kita tak akan kacau mereka. Hatta mereka kekal dalam agama mereka pun tak apa. Yang penting kita boleh sampaikan ajaran Islam dengan aman damai di negara mereka. Kalau dua-dua mereka tak mau, makna dia mereka tak bagi sampai dakwah lah, barulah diisytiharkan perang. Baru perang. Perang tu ada pesanan pula. Tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh runtuhkan gereja, tak boleh bunuh orang yang lari bersembunyi dalam gereja. Kan? Kita baca dalam peperangan-peperangan Nabi, Nabi hajar lagu tu. Bahkan Nabi tak bagi tebang pokok pun tak bagi. Bunuh binatang pun tak bagi. Sampai tak tu. Maknanya Islam bila sebut perang dan jihad ni, perang tu dengan makna nak menyampaikan ajaran Islam. Tapi oleh kerana dihalang, maka peperangan tu terpaksa dilakukan. Kena faham lagu tu. Jangan nampak aish, mana Islam ni kerja duk serang orang Tak, tujuannya ialah untuk menyampaikan Islam. Sebab tu jihad makna dia li'a'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk nak meninggikan kalimah Allah, yakni nak mengangkat ajaran Islam ni berada di tempat yang sepatutnya.
Jadi Nabi SAW menggambarkan sampai satu ketika nanti, bila dah tak ada dah, tak berapa orang dah tinggal para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ni, orang dalam peperangan tu orang tanya, dalam kalangan ramai-ramai tentera ni ada tak sahabat Nabi yang pernah tengok wajah Nabi SAW? Ada ke tidak seorang dua? Ada orang cakap, ya ada lagi. Walaupun tak ramai dah, ada lagi. Kerana ada sahabat seorang dua orang tu, Nabi kata fayuftahu lahum, maka diberi kemenangan kepada tentera Islam kerana ada sahabat Nabi. Tu kemuliaan sahabat. Tak istimewa ke tuan-tuan? Sampai dengan asbab ada sahaja dah pun diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW kata lagi, lepas pada tu pula, sahabat habis dah. Yang ada pada ketika itu hanya tabi'in. Ni yang kedua. Sahabat, orang yang pernah tengok Nabi. Tabi'in siapa? Tabi'in orang yang pernah tengok sahabat. Dia pernah tengok sahabat. Pernah berdampingan dengan para sahabat Nabi. Ni dipanggil tabi'in. Jadi pada masa tu, tabi'in pun tak berapa orang dah tinggal. Mana lama lah zaman tu. Maka pada ketika umat Islam pi berperang, mereka tanya pada waktu tu, ada tak di kalangan kita yang ramai-ramai ni orang yang pernah bersahabat dengan sahabat Rasulullah SAW? Ada lagi tak tabi'in ni? Mereka kata, ya ada lagi seorang dua. Tak ramai dah. Lalu Nabi SAW bersabda, fayuftahu lahum, maka dengan asbab ada seorang dua tabi'in dalam tentera tersebut, Allah jadikan keberadaan mereka itu sebagai sebab Allah boleh beri kemenangan kepada mereka. Fayuftahu lahum, punya tingginya darjat para sahabat. Orang pernah berkawan dengan mereka pun dapat kelebihan tersebut, tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW cerita lagi, lepas daripada tu pula, tabi'in pun habis dah. Yang tinggal at-tabi'in. Tu seorang. Kalau kita kata at-tabi'in, makna seorang. Kalau ramai, disebut dalam bahasa Arab atba'u at-tabi'in. Orang tanya pula ketika itu, ada ke di kalangan kita yang ramai-ramai ni tabi'in? Lalu dijawab pada ketika itu, ada lagi, tapi tak ramai dah lah, ada 2-3 orang. Lalu Nabi SAW kata, kerana ada orang yang pernah bersahabat dengan orang yang pernah bersahabat dengan sahabat Rasulullah SAW, maka Allah jadikan ianya sebagai asbab kemenangan dalam peperangan yang disertai oleh umat Islam tersebut, tuan-tuan. Jadi nak habaq kat kita, tuan-tuan, mulia ke tak mulia para sahabat Nabi, istimewa tak ke istimewa sahabat-sahabat Nabi ni, tuan-tuan. Daripada hadis ni kita tak syarah pun kita akan nampak, masya-Allah, besarnya kedudukan para sahabat sampai tara tu sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kalah kita tak boleh muliakan generasi sahabat ni, tuan-tuan. Wajib umat Islam memuliakan generasi sahabat. Selain daripada tu, ulama-ulama syarah berkenaan hadis ni, berkat, tuan-tuan. Berkat ni ada dalam Islam ni. Boleh ambil berkat. Ada kan buat apa pun. Pun dapat keberkatan dah. Jadi kita mengharapkan, tuan-tuan, dalam majlis yang kita baca kitab Imam Bukhari, kita baca pula tentang siapa? Tentang sahabat yang penuh dengan keberkatan tu, Allah limpahkan kepada saya. Allah limpahkan kepada semua, tuan-tuan. Allah bagi keberkatan kepada kita juga. Kerana kita menyebut ni, sebuah disebut sahabat. Moga-moga Allah temukan kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis yang kedua dan ketiga. Hadis kedua ketiga ni saya baca sekali, tuan-tuan. Qala haddathani Ishaq. Qala haddathana An-Nadhr. Qala akhbarana Syu'bah an Abi Jamrah. Sami'tu Zahdam ibn Mudarrib. Sami'tu Imran ibn Husayn radhiyallahu anhuma yaqul
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Qala Imran, fala adri adhakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalathan, thumma inna ba'dakum qauman yashhadun wala yustashhadun wa yakhununa wala yu'tamanun wa yanzuruna wala yafun wa yadhharu fihim as-siman. Artinya, daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku ialah orang yang hidup sezaman denganku, kemudian mereka yang menyusuli mereka, maksudnya golongan tabi'in, kemudian mereka yang menyusuli mereka, yakni golongan tabi'in. Imran radhiyallahu anhuma berkata, aku tidak tahu adakah baginda menyebut selepas kurunnya 2 kurun atau 3. Kemudian akan datang selepas kamu kaum yang memberi kesaksian, sedang mereka tidak diminta memberi kesaksian. Mereka sering melakukan pengkhianatan dan tidak amanah. Mereka bernazar tetapi tidak menunaikannya, dan akan zahirlah kegemukan dalam kalangan mereka. Hadis yang seterusnya, qala hadatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Abidah an Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu shahadatahu. Qala Ibrahim, wa kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sighar. Daripada Abdullah, tukang tuan-tuan yang ada buku, bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ialah orang yang hidup sezaman denganku, kemudian mereka yang menyusuli mereka, yakni tabi'in, kemudian mereka yang menyusuli mereka, yakni tabi'in, kemudian akan datang kaum yang penyaksian mereka mendahului sumpah mereka, dan sumpah mereka mendahului penyaksian mereka. Ibrahim berkata, mereka, yakni para sahabat, memukul kami kerana kami memberi penyaksian dan janji pada kami masih kecil. Okey. 2 hadis yang terakhir ni, jadi 2 hadis ni tuan-tuan nampak sama ya. Kalau kita tengok macam tak ada beza. Tapi sebenarnya ada beza tak? Ada. Beza datang mana tuan-tuan? Bezanya ialah, kalau tuan-tuan tengok di hadis nombor 2 tu, khairu ummati, sebaik-baik umatku. Hadis yang nombor 3 tu pula, Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia. Sama tak tu tuan-tuan? Tak sama lah. Kalau hak pertama tu nak kira di kalangan umat Nabi Muhammad, daripada Nabi SAW dilantik jadi Rasul, jadi Nabi sampai akhir zaman. Tu khairu ummati. Nak banding zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian zaman seterusnya sampailah kepada zaman kita pada hari ini, nanti sampai akhir zaman nanti, nak kira semua tu sekali tu, siapa yang paling baik? Yang paling baik Nabi kata ialah sahabat aku ni, hak hidup sezaman dengan aku. Itu perbandingan Nabi SAW gambarkan. Kalau nak banding semua umat aku ni, tak boleh lawan, sahabatlah yang paling baik. Khairu ummati qarni, Nabi sebut lagi tu. Hadis yang seterusnya tu pula tuan-tuan, hadis nombor 3 tu, bila sebut khairun nas, sebaik-baik manusia, nisbah dia bukan dengan umat Nabi Muhammad sahaja, bahkan daripada zaman Nabi Adam dulu sampailah nabi-nabi seterusnya.
Nabi Isa alaihi salam, banding dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun yang paling baik ialah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Buktinya mana tuan-tuan? Hak Nabi sebut ni. Nabi saja kan abang kata umat dia baik. Sahabat dia yang paling baik. Sahabat Nabi Musa korang sikit ke? Dah, Nabi sebut ni pasal Quran kata. Cuba tuan-tuan buka patah balik yang ada buku ni. Tuan-tuan tengok di muka surat 13. Muka surat 13. Ayat Quran hak bawah. Muka surat 13. Ayat Quran yang di bawah tu. Iaitu ayat yang berbunyi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Apa makna ayat itu tuan-tuan? Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Sahabat Nabi ni, Allah i'tiraf dalam Quran, mereka lah yang paling baik. Bukan Nabi saja nak abang umat dia paling baik, nak abang para sahabat. Allah sebut dalam Quran sebelum tu. Nabi kata ni nak mengukuhkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata. Satu lagi, tuan-tuan tengok. Tak tahulah dulu saya main, dulu saya baca tak. Kalau baca tak baca, kalau baca dah pun tak apa aku ulang tuan-tuan. Setahun baru jumpa ni kan. Elok sebut baliklah. Tuan-tuan patah balik tengok muka surat 9. Muka surat 9. Muka surat 9 tu saya ada bawa sepotong ayat Quran. Surah Al-Fath. Ayat terakhir sekali, ayat 29. Apa Allah kata tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama dengannya, yakni dengan Nabi Muhammad tu. Siapa yang bersama dengan Nabi Muhammad tuan-tuan? Sahabat lah. Sahabat Nabi Muhammad lah ni. Mereka itu kata Allah Ta'ala, para sahabat Muhammad tu, asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas, keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, yang tunjuk kebencian, tunjuk meluat, memerangi umat Islam. Para sahabat tak bagi muka terhadap golongan ni. Contoh baca cerita, ada isteri Nabi nama Ummu Habibah. Ummu Habibah ni nama dia, asal dia Ramlah binti Abi Sufyan. Dia anak kepada ketua orang Mekah yang sangat benci kat Nabi SAW. Berapa kali dia lancar peperangan kepada Islam. Perang Uhud dia kepala, perang Khandaq dia kepala tuan-tuan. Jadi bila dia pergi ke Madinah Al-Munawwarah, ketika berlaku peristiwa, sebelum berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah, dia pergi rumah anak dia, rumah Ummu Habibah. Bila dia nak pergi duduk atas hamparan yang disediakan oleh Ummu Habibah kepada Rasulullah SAW, dia nak duduk, anak dia tarik terus. Ni Ummu Habibah tarik duduk, dia pun terkejut. Awak hang tarik pasal apa? Dia kata tak boleh, ini tempat duduk Nabi. Kamu orang musyrik, najis. Tu dia kata kat ayah dia. Kita fikir, kenapa hablah siapa dia Abu Sufyan ni? Musuh nombor 1 Islam tuan-tuan. Masa tu lah, masa tu. Tu para sahabat tuan-tuan. Allah gambarkan dalam Al-Quran ni, depa kalau dengan orang yang memusuhi Islam, pak dia pun dia tunjuk lagu tu tuan-tuan. Sampai tahu tu. Maksud dia benci sungguh kepada Nabi SAW, Abu Sufyan. Dah pergi perang. Ruhama'u bainahum. Depa ni kata Allah Ta'ala, para sahabat ni yang bersama dengan Nabi Muhammad ni, sesama depa berkasih sayang. Tarahum ruk'an sujada. Kalau kamu tengok depa, para sahabat ni yang bersama dengan Muhammad ni, senantiasa rukuk dan sujud, yakni senantiasa hidup depa ibadah, hidup depa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ruk'an sujada,
yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mereka nak dalam hidup mereka, yang mereka duk cari apa yang mereka buat ni, mereka cari satu pahala, yang kedua nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Oh, ni para sahabat Nabi ni Allah gambarkan tu. Kemudian Allah kata apa lagi? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda kata mereka ni orang salih dapat dilihat daripada kesan sujud di wajah mereka. Kemudian Allah kata lagi, dzalika mathaluhum fit Taurah. Yang demikian itu adalah sifat-sifat mereka dalam kitab Taurat tu. Hak kita dah baca tadi tu, Allah kata hak ni aku bubuh dalam kitab Taurat tu. Maknanya zaman Nabi Musa alaihissalam, sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam dah baca dah tentang sifat-sifat kedatangan para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum ni tuan-tuan. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Yang demikian itu adalah perumpamaan tentang para sahabat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dulu. Bukan hak Quran ni. Quran duk cerita tentang hak ada dalam kitab Taurat dulu. Tuan-tuan baca pergi habis. Wa mathaluhum fil Injil. Dan perumpamaan tentang mereka, tentang para sahabat Nabi Muhammad ni dalam kitab Injil pula lagu mana? Kazar'in akhraja syat'ahu. Seperti tumbuhan yang tumbuh lalu mengeluarkan tunas. Tunas tu makin membesar, makin kuat, makin mengukuhkan pokok tersebut. Ini semua tuan-tuan nak membayangkan kepada kita bahawa bila Nabi SAW sebut para sahabat aku ni adalah sebaik-baik manusia, sama ada dengan Quran kata tadi tuan-tuan. Sama. Dalam kitab Taurat sebut dah. Dalam kitab Injil sebut dah. Jadi kita tuan-tuan kadang-kadang kita duk faham. Yang ada dalam kitab Taurat dengan Injil ni ialah cerita tentang Nabi kita ya. Nabi Muhammad. Memang ada sungguh. Maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Tertulis dah nama Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat, kitab Injil. Yang tu tak ada siapa nak berselisih dah. Tapi kita tak tahu bahawa rupanya para sahabat Nabi pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Mana dalilnya? Ayat 29 surah Al-Fath jelas menerangkan kepada kita tentang perkara tersebut tuan-tuan. Jadi betul tak Nabi kata para sahabat ini sebaik-baik manusia? Ya. Bila Nabi sebut khairun nas, nak bagi tahu kita bahawa nak sahabat-sahabat aku ni kalau nak banding dengan umat Nabi Muhammad, umat aku ni pun mereka paling baik. Bahkan kalau nak banding dengan seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada akhir zaman esok ni, tidak ada generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dalam hadis ni, kita kuliah ni PKP habis di sini tuan-tuan ni. Tak lagi boleh terus sikit kah? Kata boleh tuan. Ha? Boleh sikit saya nak bagi habis ni ya. Tidak tergantung lagi syarah hadis ni. Dua saya sebut ringkas-ringkas. Yang kedua tuan-tuan, daripada dua hadis ni kita dapat faham tentang tiga generasi yang terbaik umat Islam yang dipanggil dengan nama as-salafus salih. Satu sahabat, yang kedua generasi tabi'in, yang ketiga generasi at-tabi'in. Ni kalau orang sebut salafus salih tu maknanya generasi inilah. Bukan geng salafi yang duk pakai jubah sekat tu. Hak duk kata tahlil haram bid'ah, hak yang duk kata talqin bid'ah, bukan puak tu. Hak ni yang kata generasi terbaik ni, hak ni. Imam Syafi'i masuk dalam generasi ini? Ya, Imam Syafi'i masuk. Ulama kata lebih kurang sampai tahun 220, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ni generasi hak terbaik ni. Yang last kali tabi'in itu ialah sampai tahun 220 Hijrah. Menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setengah ulama kata tak sampai tahun 300 Hijrah. Kita ambil lah paling rendah kali, iaitu Ibnu Hajar kata sampai tahun 220 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 karena dia lahir tahun 150, meninggal tahun 204. Imam Syafi'i yang kita ikut tu salaf tuan-tuan.
Jadi kita ikut siapa? Kita ikut salaf lah, ikut mazhab Syafi'i ni. Jangan duk faham, kami salafi. Kami hak salafi itu kita faham. Hak geng-geng duk kata hak nu bid'ah, hak ni bid'ah. Dah, orang yang ikut mazhab Syafi'i ni lah pengikut salaf yang sebenarnya, tuan-tuan. Orang mazhab Hanafi lagi awal. Imam Abu Hanifah paling awal sekali. Meninggal tahun 150. Imam Malik yang keduanya, guru Imam Syafi'i, lagi awal daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal pun lebih kurang tu lah juga, tuan-tuan. Sebab Imam Ahmad lahir tahun 166 Hijrah. 166 atau 164. Saya tersilap mat dua tu lah. Ni semua golongan salaf. Mana ikutlah mana-mana mazhab yang ada dalam Islam ni, mereka mengikut mazhab salaf. As-salafus salih. Yang duk bahasa hina ikut mazhab Syafi'i ni. Kita mengikut generasi yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, tuan-tuan. Dan yang ketiga, yang terakhirlah saya nak sebut berkenaan dengan hadis ini, tuan-tuan, iaitu Nabi kata habis 3 generasi ini akan mai generasi yang tak baik dah. Iaitu generasi yang lagu mana? Thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun. Depa ni tak payah minta jadi saksi. Depa tawarkan syarat bayar duit kat dia. Dalam lafaz hadis yang seterusnya, depa kira nak muhung orang kira nak habaq apa-apa muhung pun sanggup. Kadang-kadang sumpah dulu wallahi muhung. Ataupun sebelum wallahi muhung dulu. Boleh terbalik mana satu. Sumpah. Arab panggil ke tuan-tuan? Arab ni wallahi duk mulut. Jadi zaman yang digambarkan oleh Nabi SAW lepas tu tak boleh percaya dah. Kita nak ambil ajaran agama ni, ambillah daripada 3 zaman ni, tuan-tuan. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman at-tabi'in. Lepas tu kurang dah sikit. Bukanlah kena tolak ke semua dah. Ulama-ulama yang mempertahankan ajaran Islam, kita kena ambil lagi pada ketika itu. Tapi tak boleh lawan dengan 3 zaman ni, tuan-tuan. Yang disebut sebagai zaman as-salafus salih ni. Lepas tu tak boleh percaya. Mereka ni digambarkan dalam hadis ni, tuan-tuan, punya tak boleh percaya. Bukan dekat muhung dengan orang. Dengan Allah Ta'ala pun tak boleh harap. Digambarkan dalam hadis tu sebut apa? Wa yanzuruna wa la yafun. Apabila mereka bernazar, mereka tak tunaikan nazar mereka. Nazar ni janji dengan siapa? Nazar ni janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai janji dengan Allah pun mereka tak tunaikan. Ni wallahi wa billahi wa tallahi, mudah-mudah ya mereka tak mau ikut hak mereka janji, mereka sumpah dengan nama Allah Ta'ala. Ada orang bagi fatwa pula, bayar kafarat cukup. Mempermainkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan orang tak percaya ke orang Islam. Orang bukan Islam akan kata apa? Orang bukan Islam akan kata, wah, orang Islam ni kalau dia berjanji, kalau dia tak sebut nama Allah Ta'ala boleh gagah ni. Tapi kalau dia sampai kata wallahi wa billahi wa tallahi, lagi tak boleh percaya. Sebab sekali lagi dia bayar kafarah, selesai masalah dia. Bahaya tuan-tuan duk main-main dengan nama Allah Ta'ala. Jangan mainlah benda ni. Bila sebut nama Allah, ingat hak kita nak sebut ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba mudah-mudah ya. Ni tak boleh. Dalam ajaran Islam menyebabkan rosak agama kita kerana kita mempermain-mainkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tak percaya dah. Wala yu'tamanun, tak boleh percaya. Diberi amanah, khianat mereka ni. Dan terakhir Nabi sebut, wa yadhharu fihim as-siman. Saya sebut juga yang ni pasal takut orang gemuk terasa hati pula, tuan-tuan. Sebab di belakang hadis kata apa? Pada masa tu orang kuat gemuk-gemuk ni kata. Gemuk panutan ni, gemuk kecil hati orang gemuk ni. Kalau aku tahu aku tak main malam ni tak apa. Pasal apa duk kata kat aku? Dak hadis ni ulama-ulama syarah nak habaq lagu ni bukan marah gemuk tu, tapi nak habaq kata zaman ni orang tak peduli dah halal dan haram, depa makan serba-serbi, lah kali jadi gemuk. Itu nak habaq. Sali Allah nak ya aku. Jadi kena faham makna wa yadhharu fihim as-siman, itu maknanya. Makna benda haram ni orang tak peduli dah. Orang makan lebih kurangnya. Jadi saya ingat takat tu lah kot untuk malam ni, tuan-tuan, kuliah kita. Dan saya sekali lagi mohon banyak maaf lah atas ketidakhadiran beberapa kuliah ke tempat tuan-tuan, insya-Allah bulan depan. Saya kemarin silap tuan, kemarin duk ingat kemarin mai dah kemarin ni.
Mai sampai tang apa nama gurun buka balik WhatsApp. Cek Tuan Haji, kita abang Tuan Syekh, kita abang kata, lah 30 patah balik. Sampai tang gurun dah marin, mujak orang sampai gurun. Ha. Jadi dia menjadi celaru je ujung-ujung bulan, sebab saya selalunya 29 30 ni tak ada kuliah lah. Itu tuan-tuan minta saya pun tak ada hari dah nak bagi-bagi 30, dia jadi celaru sikit kuliah. Jadi insya-Allah bulan depan kita akan sambung bab yang seterusnya, iaitu bab manaqibil muhajirin, bab kelebihan orang-orang muhajirin. Ada muhajirin dan ansar, ni sampai tang muhajirin saja insya-Allah. Jadi sekadar itu tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap, yang lemah, yang terkurang itu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما وعلما وعملا صالحا. اللهم ارزقنا حب محمد وأصحابه. اللهم ارزقنا حب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.